Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, sekarang kita kembali semula untuk video yang ketujuh, yang mana saya akan menunjukkan cara untuk kita merekod pinjaman ataupun hutang yang bertindih. Okey, sama ada syarikat berhutang kepada pembekal yang sama ataupun pelanggan yang sama berhutang kepada syarikat kita. Okey, ini juga saya akan masukkan transaksi pada bulan Mei. Okey, transaksi pada bulan Mei. Okey. Uh, Seperti biasa, kalau kita berhutang kepada syarikat luar, okey, seperti ini ya. Kita nak berhutang semula kepada syarikat pembekal, contohnya lah. Syarikat berhutang, saya klik pada syarikat berhutang. Okey, berhutang pada bulan Mei tadi, iaitu pada 20 Mei. Okey, enter 2020, enter. Okey, membeli barang jualan secara hutang ataupun membeli bangunan ataupun hutang kereta. Okey, saya nak beli barang secara hutang, kita nak beli stok. Okey, adakah nama pemiutang sudah ada dalam senarai? Kita letak ada. Okey, kita letak ada. Okey, kemudian pilih pemiutang. Okey. Syarikat yang kita nak berhutang itu adalah syarikat borong CJK. Okey, syarikat borong CJK ya. Okey. Jadi di sini kita kena klik pada kategori bukan stok awal, okey, tetapi stok. Okey. Pinjaman atau hutang kali ke berapa? Tadi yang pertama kan, sekarang ini pinjaman kali kedua contohnya. Okey, kalau kita klik kali kedua, secara automatiknya ini sebenarnya akan bertukar menjadi stok walaupun kita klik yang lain. Okey. Okey, 3 ataupun kedua. Okey, dia bertukar menjadi stok. Sebab nak pastikan supaya maklumat yang masuk ke dalam sistem nanti betul. Okey, nombor telefon automatically sudah ada. Okey, sekarang berapa jumlah belian kita hutang? Contohnya saya nak hutang 1000 lagi. Okay, tadi dah bayar 1000, hutang lagi 1000. Okey, kita simpan saja maklumat tersebut dan nanti kita akan tengok bagaimana pertindihannya berlaku. Okey, maklumat pemiutang telah berjaya dimasukkan, klik OK. Dan kita kembali ke menu utama, klik kepada bahagian pemiutang tadi, tempat kita berhutang. Okey, tadi syarikat borong CJK kita dah berhutang pada tahun yang lepas. Okey, sekarang ini kita berhutang semula kepada syarikat CJK dengan perkataan H2 iaitu hutang kedua. Okey, membeli barang secara hutang digelar sebagai kategorinya stok. Okey, yang ini digelar sebagai stok awal sebab ianya adalah stok daripada tahun yang sebelum ini dibawa ke tahun semasa. Okey, ini digelar sebagai stok awal. Jadi haram kalau kita nak meletakkan yang lain ini sebagai stok awal. Itu bahaya. Kemungkinan besar akaun anda akan menjadi tidak seimbang. Okey, jadi pastikan hanya yang pertama ini sahaja kalau ada stok awal. Okey. Kita kembali ke menu utama. Dan seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana pula masih lagi transaksi pada bulan Mei. Okey, kita pelanggan pula yang berhutang lagi kepada kita. Okey, contohnya kita klik pelanggan berhutang pada 22 Mei tahun 2020. Okey, memberi pinjaman. Adakah peminjam sudah ada dalam senarai peminjam? Ya, sudah ada. So, sekarang kita boleh cari. Okey. Okey, peminjamnya contohnya Daud. Dia belum bayar lagi tapi dia pinjam lagi semula. Okey, kalau senarai di sini sudah ada, maknanya dia ada pinjaman pertama. So, sekarang ni kita buatlah pinjaman yang kedua. Sebab nama di sini sudah ada pinjaman yang pertama. Okey, sini kita letak pinjaman yang kedua. Okey. Nombor telefon. Takut nombor telefonnya berubah, jadi saya tak letak nombor telefon di sini.
Biasalah orang ni kalau berhutang, dia tukar nombor telefon dia, takut dihubungi ya. Adakah bayaran dibuat? Okey, ini seperti biasa, kita nak tolak yang tunai ke tolak yang bank? Kalau kita tolak yang tunai, kita letak tidak lah. Okay, maknanya kita akan tolak baki tunai kita. Sebab dia berhutang barang, contohnya berhutang barang. Nanti kalau dia bayar pun, dia kena bayar secara tunai. Okay, kita tengok kebiasaannya lah, bagaimana penghutang tu membayar. Okay, kalau penghutang si Daud ini bayar menggunakan bank, kita tolak baki bank lah. Okay, tolak baki bank. Berapa dia hutang? Contohnya sekarang ni dia berhutang 500. Okay, simpan. Okay, ini menunjukkan pinjaman yang kedua. Okey, kembali ke menu utama. Sekarang kita lihat pada rekod penghutang. View. Hutang. Okey, ini pinjaman pertama untuk Daud bin Jubai. Okey, ini pinjaman kedua dia. Okey, masih 500, jumlahnya 1000 lah. Nanti kalau dia bayar nanti, pinjaman mana yang dia bayar? Contohnya ini ke ataupun ini. Okey. Jadi contohnya kalau saya nak buat pembayaran lah. Okay, contoh saja. Terima bayaran. Okay. Pilih penghutang. Okay, dia akan pilih di sini. Maklumat. Contohnya yang kedua. Okay, dia bayar. Okay. Itu saja untuk cara merekod pinjaman yang bertindih. Sama ada syarikat hutang bertindih kepada pembekal ataupun pelanggan hutang bertindih ataupun berhutang lagi kepada syarikat kita. Okey. Itu saja untuk kali ini. Jumpa kita dalam video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.